Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina, lagi fajar ini, pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan diberi keberkatan. Mudah-mudahan pada pagi ini diturunkan rahmat kepada kita semua insya-Allah. Saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu pemimpin kebenaran yang dizalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhar tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarna akharin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 6 yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kaum musyrikin Mekah supaya mengambil teladan daripada umat yang terdahulu yang telah dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kekayaan dan kekuasaan, tetapi mereka tidak bersyukur, bahkan melakukan berbagai-bagai kemungkaran dan kekufuran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan umat yang baru. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, para hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Apabila suatu bangsa atau negara dalam suatu masa didatangkan dengan berbagai-bagai kesusahan dan azab, itu menunjukkan, itu mengisyaratkan ada beberapa sebab yang terjadinya demikian. Kadang-kadang ianya bersifat tersembunyi. Kesusahan itu ada kalanya kerana ada bangsa lain yang kuat yang menekannya. Tidak kurang juga bencana alam yang memusnahkan. Ada juga kadang-kadang Tuhan datangkan berbagai-bagai penyakit oleh binatang seperti nyamuk dan lain-lain. Apa yang saya maksudkan di sini, sebab-sebab yang tersembunyi. Kenapa suatu bangsa atau negara didatangkan, ditakdirkan, diuji dengan kesusahan dan azab itu kerana ada sebab-sebab yang tersembunyi. Di antaranya, sudah datang pembawa kebenaran. Sudah datang pembela kebenaran. Sudah datang pejuang kebenaran yang disebut sebagai wakil Tuhan, wali Allah, ketua arif billah, seorang mujadid. Tetapi sama ada tanpa disedari atau tidak disedari, ianya dizalimi. Yang keduanya, kerana peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberi, di mana wakil Tuhan ini, wali ini, pejuang kebenaran ini, pembela kebenaran ini, penyelamat ini, ramai yang tidak mengenalinya. Di mana orang ini, pembela kebenaran ini, wali Allah ini tidak semestinya Rasul atau Nabi, atau kita istilahkan pemimpin kebenaran, dah datang.
tetapi kita tidak mengenalinya. Bahkan kita menzaliminya, kita sesatkan dia. Pemimpin kebenaran ini sebagaimana yang disebutkan, tak mestinya Rasul, tak semestinya Nabi. Mungkin orang bertakwa, bukan Rasul dan Nabi di zaman itu. Di masa yang sama, rakyat, manusia, kita-kita ini, Tuhan kita lupakan. Allah kita lupakan. Kemungkaran dan maksiat berlaku merata-rata. Jadi kalaulah berlaku pada masa itu, suatu bangsa terjadi hal yang sedemikian rupa, maka antaranya yang perlu kita lakukan, iaitu bangsa itu kenalah koreksi diri. Yang kedua, hendaklah kembali kepada Tuhan, yakni baiki diri, bertaubat, beramal soleh, berubah daripada satu sikap yang negatif pada satu sikap yang positif, yang baik. Kenali pemimpin kebenaran itu. Kenali wali tersebut yang didatangkan untuk menyelamatkan manusia, tapi kita menzaliminya. Kita tidak mengenalinya. Kenalilah pemimpin kebenaran untuk mendapatkan panduan sesama sendiri. Maka hendaklah kita bersatu padu. Maknanya orang Melayu, contohnya di Malaysia ini, hendaklah bersatu padu, bukannya berpecah belah. Lakukan nasihat menasihati. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat dan ingat mengingati. Dan ini adalah di antara kerja-kerja yang paling penting yang perlu dilakukan, menjadi tanggungjawab kepada ulama-ulama dalam negara Malaysia yang tercinta ini. InsyaAllah, selepas kita melakukan hal yang demikian, yakni rakyat Malaysia baiki diri, sama-sama mengusahakan amal soleh, bertaubat, mengenali pemimpin kebenaran yang sebenarnya, maka Tuhan akan tarik kemurkaannya. Ditarik semula kesusahan dan azab sengsara itu, walau atas apa nama sekalipun. Wahai bangsa Melayu, bangsaku, harap tolong ambil peringatan ini. Perkara yang tersirat ini sedang berlaku sebenar-benarnya di depan mata kita. Kalau kita tidak sedar juga, ditakuti bala bencana lebih teruk akan berlaku daripada yang telah terjadi. Tanda-tandanya sudah kita lihat depan mata kita. Rakyat Malaysia bertambah susah. Kita diuji zahir dan batin kita. Keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan kepimpinan, semuanya sudah makin nampak, makin goyah, makin tidak stabil. Maka bersegeralah kembali kepada Allah. Kenali orang Tuhan, kenali orang roh, kenali pemimpin kebenaran, kenali wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang didatangkan untuk menyelamatkan manusia, supaya kita semua merujuk kepadanya demi keselamatan kita dunia akhirat sebelum terlambat. InsyaAllah pada pagi ini saya juga ingin berkongsi pengetahuan kepada tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian. Apa yang telah berlaku dalam sejarah, kita bacalah Al-Quran, kita lihatlah Al-Quran sebagai panduan. Biasanya bila mana bala bencana besar-besaran Tuhan timpakan kepada suatu kaum. Kerana apa? Kerana berlakunya sebab-sebab seperti yang berikut. Tadi sebagainya telah saya sebutkan. Iaitu telah lahirnya pemimpin kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, membawa atau memberi peringatan yang memperjuangkan kebenaran. Tapi kita tolak, kita sisihkan. Di masa yang sama, kederhakaan berlaku, berleluasa dan penzaliman berlaku di mana-mana. Pemimpin kebenaran yang didatangkan, yang membawa kebaikan, yang membawa keamanan dan kemajuan dunia dan akhirat, dinyah dan disusahkan. Peringatan ini telah diberi dalam masa yang agak panjang. Jadi pemimpin kebenaran ini adalah merupakan orang yang bertakwa. Walaupun bukan Rasul, walaupun bukan Nabi. Dalam sejarah telah diceritakan seperti Talut, Zulkarnain, Sam'un Al-Ghazi. Selepas Rasulullah SAW wafat, mereka-mereka itu ialah seumpama Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Umar Ibn Aziz, Muhammad Al-Fatih, dan di akhir zaman, zaman kita ini, iaitu Fatah At-Tamimi, pemuda Bani Tamim, dan Imamul Mahdi. Imamul Mahdi tidak lama lagi akan zahir. Pemuda Bani Tamim, Fatah At-Tamimi,
sudah pun ada, sudah pun lahir, sudah pun berperanan sejak awal kurun Masihi lagi. Tetapi masyarakat dunia tidak sedar. Kerana pemimpin dari Tuhan itu payah nak dikenali. Sesungguhnya Islam itu dagang. Islam akan kembali dagang. Islam itu pelik. Di mana nabi-nabi zaman berzaman membawa kebenaran disesatkan. Begitulah pejuang-pejuang kebenaran. Sehingga di akhir zaman, Fatah Atami termasuk juga Imamul Mahdi, pemimpin daripada negara Arab Saudi nak membunuh Imamul Mahdi. Bayangkan. Sedangkan kebenaran telah nyata. Tetapi payah nak dikenali sekiranya kita tidak mendapat hidayah. Sekiranya kita tidak mendapat petunjuk. Sedangkan Rasul dan Nabi yang mempunyai wahyu dan mukjizat pun orang tak kenal. Orang memusuhi Nabi dan Rasul. Ini kan pula orang biasa, yakni sekadar orang bertakwa yang bukan Nabi, bukan Rasul. Lagilah susah untuk dikenali. Sekiranya kita tidak mendapat hidayah ataupun taufik. Ilmu walaupun setinggi PhD, walaupun kita banyak ilmu, ia bukan penentu bagi mendapatkan hidayah dan taufik. Lihatlah kepada Azazil, iblis yang pernah menjadi ketua kepada malaikat, makhluk yang tidak berdosa. Tapi akhirnya kerana kesombongannya, walaupun ilmunya, walaupun ibadahnya banyak, tidaklah menjamin ia selamat. Bahkan ia telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu ini, tuan-tuan, seluruhnya rakyat Malaysia, untuk menghindari daripada bencana yang lebih besar dari Tuhan, hendaklah kita membuat beberapa perkara. Di antaranya hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baiki diri akan menjadi orang bertakwa. Kenalilah pemimpin kebenaran. Siapa itu pemimpin kebenaran? Iaitu Fatah At-Taimi, yang sebelum kezahiran Imamul Mahdi dia akan berperanan. Dialah pemimpin yang datang daripada timur. Dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dialah disebut sebagai Syuaib bin Saleh, Al-Mansur, Amir min Umara, Sahibuz Zaman, Mujadid kurun yang ke-14. Dikatakan sebagai Mujadid kembar, akan bertemu dengan Imamul Mahdi, akan mendapat sebuah negara Islam, diserahkan kuasa negara kepadanya secara aman, tanpa perang. Akhirnya setelah beliau memerintah selama 1,5 hingga 2 tahun, maka akan diserahkan kuasa tersebut kepada Imamul Mahdi. Jangan disakiti, jangan disusahkan jamaah mereka. Marilah kita banyak membuat baik sesama manusia. Maka saya rasa sekadar itu yang saya hendak kongsikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita belum lagi terlambat untuk kita baiki diri, untuk kita mengusahakan takwa, insya-Allah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba